Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini isu politik panas, terdapat pelbagai isu yang paling panas. Antara yang paling panas ialah bubarkah Barisan Nasional. Oke, kita akan ulas itu selepas daripada ini. Jadi, ikuti ulasan yang seterusnya tentang sejauh mana Barisan Nasional akan tumbang. Tapi kali ini kita nak cerita pula tentang apa yang Mahathir takut kepada Anwar Ibrahim sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah dan politik Malaysia, ada beberapa perkara yang memang membuat Mahathir takut atau paling kurang berhati-hati dengan Anwar. Takut di sini bukan semata-mata fizikal, tapi takut dari segi politik, reputasi, dan legasi. Berikut antara faktor utama yang menyebabkan Mahathir takut dengan Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saudara-saudara sekalian, pertikaian, perseteruan dan juga pertembungan antara Mahathir dan Anwar sudah tidak dapat dibendung lagi. Mereka memang seteru, memang Mahathir memang tidak dapat menerima Anwar Ibrahim sebagai pemimpin yang lebih tinggi daripada beliau. Itu sebabnya sejak akhir-akhir ini pelbagai cara Mahathir ikuti, dia lanjurkan dan dia buat untuk mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Terkini ada payung besar, terkini ada turun Anwar, tapi semuanya gagal. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan saya kongsikan dengan Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara ringkas dan amnya ataupun general, imun badan kita yang lemah menyebabkan kita kena penyakit. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Dan sukar untuk sembuh daripada penyakit. Pelbagai penyakit mula tumbuh, kekal tinggal dalam tubuh badan kita, lalu kita tidak sembuh-sembuh daripada penyakit itu. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400% melalui peningkatan daya imun badan. Tubuh badan kita itu dididik menjadi bijaksana, maka akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita boleh dihapuskan. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia, halal. Kalau kamu sudah lama berdoa untuk kamu sembuh atau dapatkan kesehatan Anda semula, ini mungkin pintu atau jalan yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara, Anwar tahu terlalu banyak rahsia Mahathir. Mungkinkah ini faktor pertama Mahathir takut Anwar? Anwar bukan sekadar bekas timbalan Perdana Menteri, tapi juga anak didik Mahathir dulu. Sepanjang hampir 1 dekad bersama, Anwar berada dalam inner circle kerajaan dan tahu strategi politik, jaringan perniagaan dan rahsia besar era Mahathir. Kalau rahsia ini terbongkar sepenuhnya, ia boleh mencalarkan legasi Mahathir sebagai bapa pemodenan dan mendedahkan sisi gelap pemerintahannya. Kedua, ketakutan terhadap pengadilan sejarah. Anwar pernah dizalimi zaman Mahathir dengan pemenjaraan yang ramai anggap bermotif politik. Sekarang Anwar jadi Perdana Menteri. Mahathir mungkin bimbang. Suatu hari akan ada pembalasan politik atau pendedahan dokumen lama yang memburukkan namanya. Dalam politik, ketakutan paling besar ialah apabila lawan yang pernah kita jatuhkan kini berada di kerusi kuasa. Ketiga, Anwar kini mempunyai pengaruh besar di kalangan rakyat dan antarabangsa. Mahathir terkenal di luar negara, tetapi reputasinya tercalar selepas beberapa kontroversi dan U-turn politik. Anwar pula dilihat dunia sebagai ikon reformasi dan mangsa kezaliman politik. Mahathir tahu sokongan moral dan imej bersih Anwar di mata antarabangsa boleh menghapuskan naratif beliau. Keempat, Anwar adalah ancaman kepada legasi politik Mahathir. Mahathir mahu dikenang sebagai tokoh utama yang menentukan hala tuju negara selama berdekad.
Tapi dengan Anwar memimpin dan berpotensi berjaya membawa Malaysia ke era baru, sejarah boleh menukar cerita. Dari Mahathir sebagai pahlawan kepada orang yang menghalang Anwar sebelum ini. Kelima, risiko hilang pengaruh dalam politik semasa. Walaupun Mahathir tidak lagi Perdana Menteri, beliau cuba kekal relevan melalui parti baru dan kenyataan politik. Kejayaan Anwar mengekalkan kestabilan politik kerajaan dan membunuh pengaruh politik Mahathir sepenuhnya. Mahathir tahu bila rakyat mula nampak Anwar berjaya, mereka akan melupakan Mahathir. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda dan kenapa pula pada pendapat anda, kenapa Mahathir paling takut kalau Anwar terus berkuasa? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. MIC Kedah lulus usul kerjasama dengan PN. Yang ini lawak jenaka. Apakah MIC akan dapat bertahan menyertai Perikatan Nasional? MIC mungkin lupa. Lihat saja apa yang berlaku kepada Parti Gerakan. Parti Gerakan tidak mampu menyumbang apa-apa. Parti Gerakan diam, tak tahu nak buat apa. Nak lawan susah, tak lawan susah, nak ikut Perikatan Nasional susah. Tahukah MIC bahwa kalau mereka terus MIC menyertai Perikatan Nasional, mereka akan lebih sengsara. Tiada peluang lagi untuk mau menang. Mungkin mereka kata Perikatan Nasional lebih baik. Tapi secara logik akalnya, sebagai seorang pemerhati politik, saya rasa tindakan MIC Kedah lulus usul kerjasama dengan PN akan menjadikan MIC lebih hilang penyokong. Kenapa? Karena sekarang ini MIC nak bekerjasama dengan siapa? Dengan Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Kalaulah ini terus diluluskan lagi, ini akan menyebabkan mereka akan ditendang daripada Barisan Nasional. Karena mana boleh dia mempunyai dua cawangan, mana boleh dia mempunyai dua kolam. MIC tak boleh tiru pas. Kalau dia tiru pas, habislah dia. Dan kenapa dia akan kehilangan undi? Kerana kita tahu Parti Perikatan Nasional sangat ekstrim. Dengan adanya PAS di sana, dengan adanya Bersatu di situ, ramai orang yang menganggap Perikatan Nasional ekstrim dalam beberapa hal. Jadi, apabila itu berlaku, adakah orang India akan kekal menyokong MIC dengan bersama dengan parti PAS dan Bersatu yang ada dalam Perikatan Nasional? Anda tolong tulislah sendiri apa yang anda rasa. Sebelum itu, kita tinggalkan dulu komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita tidak kuat lagi, maka kita kena penyakit. Apabila imun badan kita tidak mampu melawan lagi, kita pun akan kena penyakit. Apabila kita kena penyakit, kita tak sembuh-sembuh kena imun badan kita tidak kuat. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang bertindak menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badan itulah yang menyembuhkan kita. Bukan terapi imun ini, tapi imun badan kita yang sudah dididik menjadi bijaksana. Dapatkan produk ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau kau tangguh-tangguh, jangan menyesal. Jangan sampai sudah teruk baru kau cari saya. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya ialah kalau MIC menyertai Perikatan Nasional atau bekerja sama dengan Perikatan Nasional, soalan yang seterusnya, selain daripada soalan, adakah dia mampu bertahan? Jawabannya, dia tidak akan mampu bertahan dan dia akan menyesal. Kedua,
Adakah Barisan Nasional akan dibubarkan? Jawabannya mudah, tidak. Tidak perlu dibubarkan kerana MIC sebenarnya ada pun tidak apa, tiada pun tidak apa. Maksudnya tidak membuat pengaruh besar dalam Barisan Nasional. Jadi, adakah Barisan Nasional akan menghadapi masalah? Tidaklah besar masalahnya sangat. Tapi yang akan bermasalah sebenarnya MIC itu sendiri. Bekerja sama dengan Perikatan Nasional di Kedah boleh menyebabkan mereka akan sengsara. MIC Kedah meluluskan usul untuk bekerja sama dengan PN dan tidak menolak kemungkinan keluar daripada BN. Ada yang kata, tak apalah, keluar sajalah bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Nak tengok apa jadi dengan MIC. Namun pengerusi MIC Kedah, SK Suresh, berkata, keputusan muktamad akan ditentukan oleh kepimpinan pusat parti itu, lapor China Press. Dia berkata, jawatan kuasa kerja pusat MIC tidak pernah membincangkan soal keluar BN atau kerjasama dengan PN. Bagaimanapun, perwakilan MIC Kedah membangkitkan perkara itu dan mengejutkan Presiden MIC, S.A. Vigneswaran, yang turut hadir pada mesyuarat agung tahunan peringkat negeri semalam. Kami telah menyampaikan usul ini kepada Presiden, tetapi keputusan akhir akan dibuat oleh kepimpinan parti, kata Suresh. Dia menjelaskan bahawa rakyat Kedah, khususnya masyarakat India, mula berasa kecewa dengan kerajaan persekutuan sekarang. Malah ada yang menyesal mengundi PH. Sebagai pemimpin tempatan, katanya, mereka perlu bersuara bagi pihak rakyat. Kami tidak perlu memaklumkan UMNO tentang perkara ini kerana ketika UMNO bekerja sama dengan PAS dahulu, mereka pun tidak memberitahu kami. Sekarang kami mahu bekerja sama dengan PN, itu keputusan kami sendiri, katanya. Tidak boleh terus berdiam diri. Suresh berkata, MIC tidak boleh terus berdiam diri terhadap dakwaan pengabaian hak masyarakat India, termasuk isu pendidikan, kuil Hindu dan pelbagai perkara lain sejak penubuhan kerajaan perpaduan. Dia juga menegaskan bahawa jika tindakan mempertahankan hak masyarakat India bermakna MIC perlu keluar BN, mereka bersedia melakukannya, namun keputusan itu tetap perlu datang daripada kepimpinan pusat. Nah, yang menjadi persoalan kita ialah, adakah PN akan dapat mempertahankan MIC? Adakah PN dapat memberikan apa yang dituntut oleh MIC ini? Saya rasa sukar. Sebab yang paling bagus dalam mempertahankan kemajemukan di Malaysia sekarang ini ialah kerajaan perpaduan ini. Tapi tak apalah, kalau kamu mau teruskan, teruskanlah. Orange Camel kata, inilah musuh dalam selimut. The first thing to do is get out from Barisan Nasional first. Then you talk to work with PN. This is the other way round, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.